Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan live saya kali ini. Okey, apa khabar anda yang menyaksikan saya live? Terlebih dahulu saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan untuk cek dulu adakah suara saya clear, didengar dengan baik sebelum saya menjemput panel jemputan kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, boleh komen dulu adakah suara saya jelas atau tak jelas? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup menarik bersama dengan saya, Cikgu Jumat sekali lagi dalam Cikgu Jumat live show Facebook saya, dan kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat-sangat menarik berkenaan tentang pendidikan anak-anak sepanjang PKP. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk membicarakan topik ini saya datangkan khas seorang tokoh yang sangat hebat dan juga dikenali ramai untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi mengupas topik ini dengan lebih lanjut lagi. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum saya menjemput beliau, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Okey, beliau merupakan seorang penulis buku bestseller. Nama penuh beliau adalah Norli binti Madlan dan merupakan anak kelahiran Melaka yang kini menetap di Terengganu. Orang-orang Melaka ada tak sedang online bersama dengan kita hari ini? Okey, komen dulu kalau ada orang Melaka bersama dengan kita. Dan beliau merupakan dah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Okey, itu latar belakang tentang diri dan latar belakang tentang pendidikan beliau. Beliau memiliki sijil diploma teknologi maklumat dan kini sedang mengikuti pengajian master pendidikan awal kanak-kanak secara separuh masa. Dan beliau merupakan founder kepada syarikat No Resource yang merupakan sebuah syarikat penerbitan buku dan konsultansi, dan suaminya juga merupakan pengusaha sebuah tadika tahfiz di Kuala Terengganu. Dan buku pertama beliau berjudul Belajar Membaca Express diterbitkan oleh PTS Professional Publishing pada tahun 2007. Kemudian diterbitkan semula menerusi syarikat penerbitannya sendiri. Dan ada banyak buku-buku yang menjadi bestseller dan saya kalau nak sebutkan semua ni terlalu banyak. Dan salah satunya adalah, saya sebutkan sikit lah ya. Salah satunya adalah Be Strong, telah menerima anugerah pilihan pembaca buku dan berita harian 2000, buku pembaca popular dan berita harian 2017, dan Bangkit pula telah menerima anugerah pilihan pembaca popular berita harian 2018. Okey, tuan-tuan dan puan, beliau juga merupakan pengasas kepada teknik membaca Express Eye, dan teknik ini sangat spesial dan sangat istimewa kerana boleh membantu anak-anak membaca seawal usia 3 tahun, tuan-tuan dan puan. Okey, nak tahu bagaimana rahsianya, teruskan bersama live kita pada pagi ini bersama dengan Bonda Nor. Tuan-tuan dan puan, mari kita persilakan dengan sambutan yang sangat luar biasa bersama-sama dengan kita Bonda Nor. Tepuk tangan yang paling gemuruh, tuan-tuan. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Jumat, apa khabar? Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Okey, Bonda, kat mana ni sekarang? Okey, saya sekarang berada di depan meja kerja saya di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, cuaca hari ini cantik. Alhamdulillah. Kat sini saya kena pun cuaca agak bagus, ceria hari ni. Baik, Bonda, pada hari ini kita akan bicara tentang pendidikan anak-anak sepanjang ini. Baiklah Bonda, sebelum lanjut tentang topik, boleh tak Bonda cerita dulu sedikit tentang latar belakang Bonda sedikit slide yang saya sebutkan tadi. Subhanallah, saya ni orang kecil sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, Bonda ni orang kecil saja mengharap ihsan daripada Allah di atas satu persatu kejayaan yang saya dapat ketika ini. Saya cuma seorang penulis yang sampai sekarang masih belajar lagi cara untuk menulis, dan saya adalah pengasas kepada kaedah membaca Express Eye yang melatih lebih 50 orang speaker di seluruh negara dan juga beratus-ratus lah facilitator serta pengusaha pusat membaca di seluruh Malaysia, alhamdulillah. Dan ketika ini saya juga adalah orang panggil macam pengasas lah
kepada Akademi Bondeno. Akademi Bondeno ialah satu orang kata satu perkumpulan penulis-penulis yang dilatih oleh Bondenor dalam bidang dakwah secara santai. Mungkin cukuplah tu ya Cikgu Jumat, sedikit pengenalan. Alhamdulillah. Baik. Okey, Bonda. Kita teruskan mula pada topik kita pada pagi ini tentang pendidikan anak-anak selepas PKP, Bonda. Kita tahu masa negara kita telah dilanda dengan COVID-19 ini, dia menjadi satu kejutan bagi semua orang. Tak terlepas juga ibu bapa. Mungkin pada awal-awal tempoh lockdown atau PKP tu, Bonda, kita melihat ibu bapa agak gembira juga sebab suasananya anak-anak berada depan mata. Bonda jelas soalan saya? Ya, saya suara jelas. Alhamdulillah. Okey. Baik. Mungkin anak-anak depan mata dah kita lihat. Ibu bapa gembira sebab anak-anak yang buat selamat dah balik, anak-anak yang jauh dekat depan mata. Yang pertama mungkin begitu gembira. Tetapi bila PKP dilakukan, apa yang berlaku? Kita melihat suasananya mula berubah. Apabila ibu bapa dah mula tertekan dengan suasana, bagaimana lagi nak proses ataupun nak jadikan anak-anak ini menjadi lebih baik. So, benda boleh tak terangkan selain suasana tekanan daripada COVID, apakah tekanan yang dihadapi ibu bapa dalam tempoh PKP khususnya terhadap mendidik anak? Silakan. Baik, sebelum saya jawab soalan Cikgu Jumat kita, saya nak Hello. Hello, Bonda. Okey, nampaknya Bonda terkeluar sekejap ya. Saya nak cek dulu. Adakah Bonda sekejap ya, Bonda? Hello. Bonda ada problem sedikit. Bonda ada problem sikit ya. Sekejap. Bonda ada problem. Okey, tuan-tuan dan puan, sekejap ya. Okey, Bonda. Okey, sekejap. Okey. Tadi sangkut lama sikit. Masya Allah. Alright. Tadi sangkut. Okey. Boleh Bonda ulang balik jawapan tadi sebab memang bermula daripada sebelum saya menjawab soalan. Okey, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah suara saya jelas? Boleh tak tolong nyatakan adakah suara saya jelas di sana ataupun dia ada dengung? Call kalau kubra ke, call kalau sugra ke. Adakah suara jelas? Cikgu Jumat kena tengoklah. Sebab saya tak dapat tengok, saya fokus kepada broadcast. Alright. Silakan. Okey ya, suara okey ya? Ikut feedback? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dululah saya punya, orang kata apa, saya punya pengalaman peribadi saya sendirilah. Okey. Apabila berlaku PKP sebenarnya Cikgu Jumat, saya sebenarnya sangat-sangat gembira. Memang lainlah sikit kan. Walaupun sebenarnya sebagai penulis, saya sudah pun bersedia untuk, kami sedang bersedia untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey. Saya pun ada ambil booth di sana, ada ambil 2. Kemudian kita dah keluarkan modal, kita pun dah prepare buku-buku untuk dijual. Memang orang kata sesuatu yang merugikan sekiranya berlaku PKP ini kerana Pesta Buku tersebut terpaksa dibatalkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya menyambut berita PKP ini secara jujurnya sebagai satu berita gembira. Kerana nombor satu, saya fikir kepada anak saya yang nak ambil SPM sebab tahun lepas dia tak ambil tingkatan 4, maka saya kata this is the good time untuk saya bantu dia. Untuk saya, orang kata apa, nak catch up balik Form 4 punya subjek. Kemudian ini juga masa yang tepat untuk saya bantu anak-anak saya yang kecil. Masa tu memang orang kata totally fokus saya ialah kepada keluarga. Okey, sebab saya seperti yang diketahui bahawa Bondenor ni memang rajin travel. Satu Malaysia, kejap terbang sana, terbang sini. Jadinya bila berlaku PKP, semua orang tak boleh keluar, maka saya rasa okey, Allah beri aku rehat secukupnya dan Allah beri aku masa yang
sangat baik untuk bersama dengan anak-anak. Itu orang kata perspektif saya kali pertama berlaku PKP. Masa tu saya banyak fokus kepada saya punya rest. Okay, bukan senang kot nak dapat rest macam ni kan. Nak mudah-mudah melepak-lepak, tak fikir sangat pasal kerja kan. So itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, dalam masa PKP 1 lagi sebenarnya saya sudah mula fikirkan tentang anak-anak, pembelajaran mereka, sebab anak saya ada yang memang jenis cerdik, tak payah nak suruh-suruh sangat pun dia boleh sendiri. Ada juga yang perlu diajar, perlu dipaksa. Jadi dekat sini sebenarnya masa PKP 1 antara yang saya buat, dan saya ingat saya pun ada tulislah di Facebook, bagaimana saya mengingatkan ibu bapa agar menggunakan masa ini untuk membimbing anak-anak. Nombor satu dari segi pembelajaran di sekolah, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya dari subjek diniah lah, subjek agama mereka. Adakah solat dia betul, adakah mengaji betul. Kalau selama ni kita sibuk dengan kerja, adakah kali ini kita dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak kita. Itu antara fokus saya lah. Tapi bab kata Cikgu Jumat pun, fasa pertama tu 14 hari tu macam okey lagi kan. Tapi bila masuk 14 hari yang kedua, subhanallah, masa itulah cabaran kepada ibu bapa. Sebab apa? Mak ayah ni fitrahnya Tuhan buat keluar bekerja. Okey, keluar bekerja. Terutama yang lelaki lah terasa sangat agaknya kot. Terpaksa berkurung di rumah. Dan saya memang respect lah ibu bapa yang bekerja kali ni memang mengambil sepenuhnya kesempatan yang Allah beri ni untuk meluangkan masa bersama-sama dengan anak mereka. Jadi apa yang saya nak katakan, fasa 1 ke, fasa 2 ke, fasa 3, fasa 4 ke, pembelajaran untuk anak-anak sebenarnya adalah berterusan. Yang berbeza adalah dari segi kuantiti masa yang dapat kita peruntukkan kepada mereka. Okey, Bonda. Baik. Penerangan yang daripada Bonda. Bagaimana Bonda kongsikan pengalaman Bonda sendiri bersama anak-anak? Bagaimana Bonda kongsikan sendiri bersama anak-anak di rumah? Hello, suara saya dengar ke Bonda? Ya, jelas sangat, jelas. Okey, baik. So bagaimana Bonda kongsikan pengalaman beliau bersama dengan anak-anak di rumah yang bermula dengan perasaan gembira, dan juga ada kebimbangan apabila pendidikan anak-anak terjejas juga apabila kelas dan sekolah mereka ditangguhkan disebabkan COVID-19 ini. Baiklah Bonda, apabila kita melihat itu adalah masalah tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa di luar sana, dan kenapa perlu kita tekankan proses pendidikan? Kenapa proses pendidikan yang diletakkan sebagai nombor satu di dalam sepanjang PKP ini, Bonda? Kenapa tidak proses yang lain? Kenapa proses pendidikan nombor satu? Okay, silakan Bonda. Okey, pendidikan dia ada dua. Satu pendidikan formal dan tidak formal. Okey, yang ini kita nak faham lah. Pendidikan formal ni apa yang anak-anak kita belajar di sekolah. Okey, dia belajar tentang membaca, dia belajar tentang sejarah, Cikgu Jumat tu kan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih penting lah bagi saya adalah pendidikan tidak formal. Iaitulah saya anggap PKP ini adalah waktu yang sangat sesuai bagi ibu bapa untuk buat bonding dengan anak-anak. Duduk kat meja makan, sembang panjang dengan dia, cerita tentang kehidupan, tentang ujian. Itu bagi saya lebih utama daripada subjek-subjek di sekolah. Okey, tetap satu, iaitu membina ketahanan, kekuatan jiwa anak-anak kita. Tuan-tuan, baru pagi tadi, subhanallah, saya bersembang-sembang dengan anak-anak remaja saya, bercerita kepada mereka bagaimana pentingnya. Okey, nangis saya kat meja makan Cikgu Jumat lepas sahur. Sembang-sembang dengan anak, bercerita bagaimana saya kata kalau saya mati, yang bukan saya harapkan kepada pendidikan formal itu, tetapi pada kekuatan jiwa mereka untuk berdepan dengan ujian. Sebab apa? Saya ada tahu satu kisah seorang pelajar yang dapat 7A, 1B, bunuh diri. Nak ceritanya, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, apabila pendidikan formal menjadi nombor satu kita, ketahanan jiwa anak-anak tidak kuat, maka inilah yang akan berlaku. Dan saya juga tahu satu kes di mana pelajar ni best student, tapi kerana result dia teruk, dia boleh nak terima hakikat, akhirnya dia jadi gila.
Tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda macam ni na'udzubillah min zalik kita harap dijauhkan daripada anak-anak kita. Jadi kalau katakan Cikgu Jumat sebut tentang pendidikan, kenapa nombor satu? Saya kata betul pendidikan memang nombor satu. Tapi betulkan pemahaman kita tuan-tuan dan puan-puan. Pendidikan jiwa, pendidikan rohani. Ini mesti nombor satu. Okey, yang kedua, apabila kita dalam sambil-sambil kita didik anak kita beri bonding, kita beri bina hubungan yang sangat rapat dengan mereka sambil sembang cerita tentang akhirat, cerita tentang dosa, pahala, syurga, neraka. Kemudian kita juga perlu faham bahawa pendidikan formal juga adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, saya ni kalau nak sebut tanggungjawab saya asas kaedah membaca yang sekarang ini menjadi fenomena di seluruh negara menggunakan kaedah ini. Apabila kaedah ini di mana kelas-kelas membaca kami di seluruh negara terpaksa ditutup kerana PKP, maka stop. Okey, pembelajaran jadi terhenti. Ini kita nak cerita bagaimana kita mula dari bawah ya, Cikgu Jumat ya. Dari bawah pendidikan formal ni bagaimana ibu ayah, okey, anak-anak yang tadikan kita rasa macam kecil sangat lagi, tapi sebenarnya orang kata melentur buluh dari rebung. Okey, apa yang saya buat sebagai pengasas ataupun ketua kepada pasukan ini ialah saya kata teruskan secara online. Makna kata mereka dah baca, dah pandai dah pandai buku 1, dah pandai buku 2. Kalau kita stop nanti habis PKP kita terpaksa mula semula buku 1. Sebab memang fitrah kanak-kanak akan lupa. Kan macam kita juga kan pelupa tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami usahakan, pasukan Speaker Express I usahakan ialah dengan cara meneruskan secara online. Macam saya lah tengok muka Cikgu Jumat ni kan, hari-hari Jumaat tu. Sebab tengok direct macam ni, boleh belajar tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi ini yang kami cuba usahakan, iaitulah kelas membaca online yang diteruskan di seluruh negara dan subhanallah dia punya feedback sangat bagus. Jadi nak ceritanya, rupa-rupanya Cikgu Jumat, saya nak share jugalah. Ada parent, ada mak yang dia sebenarnya nak berhentikan anak di kelas membaca sebab dia bersalin dalam pantang. Tak boleh nak hantar anak pergi kelas. Tu kena PKP. Semua orang pun memang tak boleh pergi. Okey. Jadi cikgu buat kelas secara online. Mak dia kata bagusnya. Boleh guna WhatsApp call sahaja. Subhanallah. Jadi itulah kita nak bagi tahu bahawa walaupun proses pembelajaran terbantut di sekolah, tetapi Allah kurniakan kepada kita pelbagai saluran-saluran yang menunjukkan bahawa pembelajaran tetap mesti diteruskan. Ya, betul. Ya, betul. Panjang cakap ni Cikgu Jumat, tak boleh minum air hari ni. Apa Bonda? Kita ada banyak masa lagi Bonda, tak masalah. Okey Bonda. Baik, itulah dia tadi huraian daripada Bonda mengatakan kenapa pentingnya pendidikan kenapa pentingnya kita menekankan pendidikan kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan, saya sangat suka dengan apa benda yang dikongsikan oleh Bonda, pengalaman beliau ketika di depan anak-anak di depan meja makan. Kalau kita tengok sebenarnya pendidikan ini tidak sebatas dalam kelas pembelajaran di sekolah sahaja tuan-tuan dan puan. Yang mana kita lihat pendidikan ini sebenarnya boleh berlaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Dan kalau kita pernah dengar dulu, guru pertama seorang anak-anak itu adalah ibu bapa di rumah tuan-tuan dan puan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, apa yang dikongsikan itu adalah realiti bahawa anak-anak ini sebenarnya dia memerlukan perhatian kita dan perhatian itu sebenarnya mendidik dia. Dan apa yang saya lihat, apa yang Bonda buat adalah menekankan tentang bonding dengan anak-anak. Itu adalah perkara pertama dalam mendidik anak-anak, dalam membangunkan pendidikan anak-anak. Dan saya sempat tulis dan satu poin yang Bonda sebutkan tadi, yang Bonda streskan adalah tentang pendidikan rohani anak-anak, pendidikan jiwa anak-anak. Kita tak nak anak-anak kita terbangun mentalitinya hebat dan cemerlang pada pembelajaran akademiknya, tetapi dalam jiwanya begitu rapuh dan mudah tergoyah oleh benda-benda yang tak baik. Misalnya yang Bonda sebutkan contoh tadi, bagaimana anak-anak yang cemerlang ada yang terlibat dalam bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak anak-anak kita macam ni. Sebab itulah kita rasa apa yang Bonda sebutkan itu betul-betul menyentuh saya, kerana
inilah yang kita mahukan daripada ibu bapa di rumah. Tempoh PKP ini kadang-kadang kita lihat sebagai musibah, tapi sebenarnya dia adalah satu anugerah yang Allah berikan. Betul tak Bonda? Mungkin satu peluang yang sebelum ini kalau kita lihat ibu bapa yang bekerja terlepas pandang benda ni. Tapi bila tempoh PKP, inilah saatnya. Baik Bonda, sebelum saya berteruskan kepada soalan yang seterusnya Bonda, saya nak berinteraksi sekejap dengan kita punya para penonton, para penonton kita. Tuan-tuan dan puan yang menyaksikan, tolong jangan lupa tolong subscribe lagi supaya ramai lagi rakan-rakan kita menerima manfaat daripada sesi live kita pada hari ini. Terima kasih yang komen, minta maaf tadi awal-awal tadi ada technical, suara bergema dan sebagainya, minta maaf kerana kita pun baru belajar untuk buat live. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey kan, insyaAllah. Dan terima kasih anda yang bersama-sama dengan saya daripada Kota Baru, ada daripada tempat yang ada ramai telah bersama dengan kita hari ini Bonda, insyaAllah. Baik, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Tuan-tuan dan puan, mungkin kalau tuan-tuan dan puan, saya boleh ingatkan juga tuan-tuan dan puan kalau ada soalan, boleh tuliskan di ruangan komen. Nanti saya bacakan dan saya tanyakan terus kepada Bonda Noor. Ambil peluang ini tuan-tuan dan puan, sebab bukan selalu Bonda Noor nak buat live sama-sama dengan kita. Ini eksklusif ni. Dengan saya punya live ni, Bonda ni satu anugerah juga untuk saya, satu rezeki. Kerana Bonda nak datang dan bersama dengan sesi live show saya hari ini, insyaAllah. Baik, soalan seterusnya Bonda. Bagaimanakah cara yang betul untuk mendidik anak-anak? Okey, boleh tak Bonda detailkan lagi cara-cara yang lagi betul, lagi tepat untuk mendidik anak-anak? Mungkin berdasarkan pengalaman ataupun kajian Bonda sendiri, insyaAllah. Silakan Bonda. Subhanallah, soalan tu dahsyat sangat. Bagaimana nak membetulkan anak-anak? Saya nak bagi tahu pada Cikgu Jumat dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live pada hari ini. Saya ni beberapa kali juga kena panggil ke sekolah sebab anak saya bermasalah. Bagi tahunya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya apabila kita terlibat sebagai penulis, terutamanya adalah saya ni jenis suka juga bercerita tentang parenting, tentang keibubapaan. Maka Allah bagi kita rasa betul-betul. Macam mana kalau murid anak kita ni jenis dengar kata? Adakah kita sombong? Macam mana kalau dia ni selalu result straight A? Adakah kita belagak? Bagaimana kalau anak kita ni lemah dalam pembelajaran? Adakah kita malu? Adakah kita marah? Bagaimana kalau dia ni jenis memberontak, jenis melawan, lari dari rumah dan sebagainya? Adakah kita stres? Adakah kita sujud atas sejadah meminta pertolongan Allah? Benda-benda macam ni saya rasa belaka tuan-tuan dan puan-puan, dan saya kongsikan di dalam naskah ini, naskah parenting yang saya tulis bersama dengan sahabat saya Tuan Ahmad Kamilin, di mana kami orang kata apa, telanjangkan dunia parenting masa kini. Bagaimana orang kata tidak mudah untuk mendidik anak-anak ketika ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang terjumpa buku ini atau yang nak order boleh dapatkan buku parenting yang mana feedbacknya sangat-sangat bagus. Yang hari ni Cikgu Jumat saya nak hadiahkan. Ni hari Jumaat ni waktu untuk saya bersedekah. Maka hari ni saya nak hadiahkan kepada sahabat Bonda Noor, sahabat-sahabat Cikgu Jumat yang menonton live pada hari ini, 2 naskah parenting. Jadi tuan-tuan, siapa yang ada soalan, boleh tolong type, boleh tolong share. Kita nak hadiahkan sahabat yang bertuah ada 2 naskah parenting secara percuma pada hari ini. Mahal ni, RM35. Rezeki penonton ni. Jadi soalan Cikgu Jumat tadi, bagaimana sebenarnya cara nak didik anak-anak? Tak ada cara lain, kita back to Allah, kita back kepada Islam. Walaupun ada terlalu banyak teori-teori daripada Barat, daripada Jepun dan sebagainya, tetapi Islam is the best of course. Jadi kita pergi dekat sana lah. Nombor 1, saya nak bagi tahu mak ayah, faham apa yang saya tuliskan di sini sebagai tagline buku, iaitu anak bukan sekadar anugerah tetapi adalah amanah. Kena faham betul-betul. Jangan kita seronok dapat anak lagi. Oh, dapat anak perempuan, dapat pula anak lelaki. Kita seronok dapat anak. Tetapi kena faham bahawa apabila anak kita lahir sahaja, maka setiap detik, setiap saat, setiap masa anak kita itu akan Allah persoalkan. Bagaimana kita treat anak kita, bagaimana kita melayan dia. Adakah dengan baik, adakah kita melayannya dengan buruk.
Pagi tadi subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya menangis bercerita dengan anak-anak remaja saya. Saya kata mama pun buat silap nak. Kadang-kadang mama pun hilang sabar dalam nak kawal awak menangis. Saya kata mama minta maaf mana-mana kekurangan mama. Tapi sekiranya mama mati, mama nak awak ingat bahawa semua yang mama buat adalah kerana mama sayangkan anak-anak mama. Kalau awak marah, mama tak bagi apa-apa, tak tunaikan apa yang awak nak, mama nak awak ingat bahawa benda itu adalah kerana mama sayangkan awak. Kalau mama bagi apa yang awak nak pun kerana mama sayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi tahu kepada kita semua bahawa kita sebagai ibu, sebagai ayah yang ada kuasa, yang ada duit, yang mana anak-anak sangat bergantung penuh kepada kita, di bawah perlindungan kita. Tetapi kita sebenarnya sangat tertakluk di bawah naungan, di bawah pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kiri dan kanan kita ada malaikat yang mencatatkan setiap kesilapan kita. Jadi inilah kalau nak kata bagaimana cara yang betul nak mengajar anak-anak back to Islam. Balik-balik asal, adakah kita ajar anak kita solat dengan betul? Adakah kita perkenalkan Allah dengan betul kepada dia? Pernah tak bacakan anak-anak kita 99 Asmaul Husna itu? Perkenalkan tak kepada anak-anak ni sifat Allah yang maha melihat? Saya sebut selalu dengan anak-anak, mama tak boleh kawal awak 24 jam. Mama tak boleh kawal, tetapi Allah maha melihat. Maka saya selalu kata, buat jenayah macam mana sempurna pun mesti akan kantoi juga. Jadi sesekali bila dia buat salah tu kantoi tu, saya kata nampak tak Allah maha melihat. Hari ni kita selamat, esok lusa belum tentu. Jadi ini antara yang kita kena tanamkan dalam minda anak kita. Sekiranya iman tersebut, rasa percaya tersebut kepada Allah, kepada Nabi, kepada amalan-amalan, maka sebenarnya kehidupan anak-anak kita akan menjadi mudah. Dia belajar kerana dia rasa itu tuntutan dalam Islam yang Allah suruh kepada dia. Maka kita dah tak perlu dah nak paksa-paksa sangat. Jadi di sinilah kalau nak tanya pada bagaimana nak didik anak-anak, kita kepada akal dia. Iman anak perlu dikuatkan terlebih dahulu. Ya, itu dia Bonda. Satu lagi perkongsian yang agak emosional sikit Bonda. Bonda ni kalau bercerita, dia berkongsi, dia agak menjiwai apa yang disampaikan. Itulah kita rasakan jiwa seorang ibu. Yang mana kita lihat yang terpapar apabila Bonda berbicara, itulah jiwa seorang ibu yang lembut hatinya. Kadang-kadang ada ketegasan dalam mendidik, tapi sebenarnya hati ibu ni, seorang ibu ni sangat lembut. Kerana kasih sayang ibu itu lebih besar daripada yang segala-galanya, saya rasakan Bonda. Dan itulah Bonda hakikatnya bahawa kalau kita nak mendidik anak dengan yang betul, tak ada cara lain, kita kena kembali kepada pendidikan yang Islam telah anjurkan. Yang mana kita berikan anak-anak kita terlebih dahulu dengan iman. Yang disebutkan oleh Bonda tadi, kita perkukuhkan iman anak-anak. Bonda, saya nak share jugalah Bonda, saya pernah ada kawan dia bawa anak dia yang baru berusia 3 tahun Bonda ya. Dia bimbing anak dia berusia 3 tahun. Kemudian anak tu tengah minum satu air lah Bonda yang dalam bekas. Kemudian dia nak buang benda tu. Dia tanya ayah dia, ayah saya nak letak mana ni? Tiba-tiba ayah dia cakap, kat situ tak ada tong sampah ya Bonda. Dia kata, letaklah kat mana-mana. Dia kata, tak boleh ayah. Allah nanti Allah marah, Allah nampak. Saya terkejut. Saya kata, ya Allah, dalam keadaan dia baru berusia 3 tahun, dia boleh sebutkan sebegitu, mengatakan bahawa kalau dia letak kat mana-mana, dia boleh, Allah nampak, nanti Allah marah. Maknanya bagaimana, saya terbayangkan bagaimana proses pendidikan yang anak-anak ini lalui masa dia di rumah bersama dengan mak ayah dia. Dan hari ini kalau kita tengok benda ramai, tak perlu cakap orang lain, mungkin saudara-saudara kita kalau kita berhari raya dan sebagainya, kalau anak-anak ni berkumpul kan benda, kadang-kadang kita mendidik anak ni, kita tanamkan dengan pendidikan yang tak betul benda. Kadang-kadang kita kata, okey jangan keluar rumah gelap nanti ada hantu. Kita memukkan anak-anak dengan hantu, kita memukkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya benda. Dan kadang-kadang untuk menakut-nakutkan anak, kita mengada-adakan cerita. Sebenarnya tidak. Sepatutnya anak-anak ini dibentuk dengan benda-benda yang lebih betul, dengan benda-benda yang lagi besar. Baik benda. Untuk meraihkan soalan-soalan daripada para penonton kita Bonda, dah hadir nampaknya Bonda ya. Saya tagkan Bonda di screen, Bonda boleh tengok. Ini soalan yang pertama agak panjang, saya cuba bacakan. Okey, boleh Bonda, daripada Puan Haslinda San. Ketika PKP ini anak saya terkurung di rumah, anak saya ini anak tunggal maka tiada rakan bermain dan saya pula kebetulan sangat sibuk dengan urusan kerja.
kerja normal, WFH. Okey. Anak saya cenderung jadi akrab dengan gadget, handphone dan Xbox. Saya tak rela ini berlaku. Apabila ditegur dan dimarah, anak saya ikut kata. Tetapi sesekali saya perasan anak-anak agak murung kerana kesorangan dan kebosanan di rumah. Maka hati saya akan lembut dan benarkan dia kembali bermain gadget. Tetapi pada waktu sekejap benda ya. Ada soalan. Okey. Tak lengkap komen ni. Saya kena baca kat Facebook kot benda. Lagi panjang kot. Sekejap. Saya tak nampak sekejap ya para penonton sekalian. Saya cuba tag tapi dia tak nampak. Oh, pada waktu PKP ni rasanya. Tetapi pada waktu PKP. Okey Bonda, mungkin dia bertanya tentang gadget Bonda. Bagaimana mungkin agaknya dia nak kawal gadget anak ni. Sebab mungkin ibu ni rasa sebab salah Bonda. Bagi takut anak makin rosak, tak bagi kesiankan anak makin murung. Mungkin ada berlaku dilema antara, terima kasih Puan Norina yang bertanya, mungkin ada dilema di situ Bonda. Boleh jelaskan Bonda, bagaimana nak membentuk? Ini mungkin bukan dilema Puan Norina saja, Puan Nurisna saja Bonda, tetapi dilema ramai ibu bapa, Puan Haslinda, dilema ramai ibu bapa di luar sana tentang gadget Bonda dan game. Kan kita nampak posting-posting ada ibu bapa yang lagi shock, bapaknya bermain sekali dengan anaknya Bonda. Bermain sekali, bermain game dan handphone sekali. Cuba Bonda mereka sikit tentang gadget ni Bonda. Silakan. Baik, yang bertanya tu sebenarnya lebih pandai daripada saya tu. Cikgu Jumat yang bertanya tu profesor tu. Jangan tak tahu. Hai Kak Lin, saya panggil dia Kak Lin, tapi orang besar tu subhanallah. Tapi tak apa, kita meragikan soalan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya nak bagi tahu ialah masalah gadget ni adalah masalah dunia dah sekarang. Okey, adakah anak-anak kita akan membesar dengan kasih sayang kita ataupun akan membesar dengan perhatian mereka terhadap gadget. Baik tuan-tuan, saya cerita pengalaman saya Lana, saya tak biasalah, tak tahu sangatlah tentang teori-teori ni. Apa yang saya nak bagi tahu semua trial and error saja. Saya ni berkawan dengan pakar psikologi yang umurnya agak sebaya dengan ayah saya. Okey, di mana beliau ni punya orang kata apa, pandangan tak boleh bagi gadget. Okey, tak boleh bagi gadget sebab bahaya kepada anak-anak. Maka saya patuh kepada peraturan tersebut. Saya kata betul juga. Gadget ni, handphone ni macam kita bagi baby pisau. Pisau bagi kat baby, dia tahu tak benda tu bahaya? Dia tak tahu tuan-tuan. Jadi dia boleh lukakan diri dia. Ini confirm. Jadi begitulah gadget kepada anak-anak kita yang berumur 7 tahun, 9 tahun, 15 tahun. Mereka tidak nampak sangat lagi apakah bahaya gadget ini. Jadi sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Apa yang berlaku? Saya sekat habis-habisan gadget di rumah saya. No TV, no handphone, no PS1, PS2, PS3, tak ada. Saya lambatkan kepada mereka buku dan buku. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, rupa-rupanya kita lupa di rumah kita boleh kawal anak kita sepenuhnya. Tetapi di sekolah Cikgu Jumat, apabila di sekolah, apa yang berlaku di sekolah, anak-anak kita pasti akan terdedah juga dengan gadget kawan-kawan. Kawan-kawan akan curi-curi bawa handphone dan anak kita akan curi-curi tengok apa yang tak sepatutnya dia tengok. Dia akan belajar apa yang tak sepatutnya dia belajar. Maka rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan, dalam pada saya kawal anak saya terpaksa terima hakikat bahawa di luar sana, dunia gadget sangat merajai. Maka sepatutnya saya twist terus saya punya pemikiran. Bila telah berlaku anak saya simpan handphone yang kawan-kawan bagi ni. Kawan-kawan kaya-kaya ni kan, mak-mak jenis suka tukar handphone. Kan ada handphone lagi, bagi dekat kawan. So rupanya anak saya simpan handphone dan saya tak tahu apa dia dah tengok, apa dia dah main. Subhanallah, barulah saya sedar kesilapan saya bahawa walaupun yang bercakap tadi tu pakar psikologi, tetapi itu zaman dia. Tak ada handphone. Zaman kita tuan-tuan, kalau kita tak bagi handphone, anak kita ketinggalan zaman. Kalau kita tak beri anak-anak kita main gadget, anak kita akan jadi ketagihan yang sangat teruk.
sebab dia punya curiosity ataupun rasa ingin tahu itu sangat tinggi. This is very normal. So benda ni kita kena faham betul-betul. Pemberontakan jiwa anak sangat kuat apabila saya sekat sepenuhnya. Tetapi subhanallah, rupa-rupanya apabila kita beri tetapi secara terkawal, maka keadaan menjadi sangat baik. Jadi apa yang saya sebut kepada Puan Haslinda tadi, Dr. Haslinda, kalau katakan ni mak ni walaupun kata orang kata apa, bekerja anak depan mata ni, tapi dah dia sibuk kerja kan. Cuma saya nak bagi tahu, kita sesibuk macam mana pun takkan tak ada masa nak tegur anak kita ni. Takkan tak ada masa nak duduk sekejap. Abang tengok apa sayang. Tuan-tuan, saya buat. Okay, saya cakap apa yang saya buat. Maka apabila anak saya sibuk main game, saya akan duduk sebelah dia. Main apa sayang? Main Mobile Legend, mama. Macam mana main dia? Saya join dia. Ni kata Cikgu Jumat tadi, ada ayah join sekali. This is very good. Ayah join sekali. Tapi ayah jangan main seorang-seorang. Dia main seorang-seorang dia tak jadi. Ini adalah bullying. Faham tak? Gadget dia bukan musuh kita tetapi adalah kawan yang boleh mengikat kita. Anak-anak sangat ketagihan gadget. Maka kita gunakan benda ni sebagai alasan untuk dia dengar sentiasa cakap kita. Contoh, saya kata anak lagi susah nak solat kan? Malas mengaji kan? Tapi saya kata okey, tak solat tak mengaji, no handphone for today. Jadi apa berlaku? Bangun tidur terus pergi mandi. Bangun tidur dia terus pergi solat, mengaji. Mama dah boleh main handphone ke belum? Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana saya menggunakan benda ni bukan sebagai satu kelemahan atau kesalahan tetapi sebagai alat untuk mengawal mereka. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kalaulah saya beri arahan kepada anak-anak, saya cakap apa? Nanti tolong masak. Mama masak. Apa berlaku ni? Kita hadap muka dia kan? Face to face. Apa berlaku Cikgu Jumat? Dia tarik muka masak. Malas nak masak. Tapi bila saya type dekat grup family, saya type dekat grup family, petang ni tolong masak ya, mama bagi resepi. Subhanallah, kerja saya mudah gila kot. Dia orang boleh masak sendiri. Nak cerita tuan-tuan, anak-anak elok aja. Gadget adalah satu alat yang sangat bagus untuk kontrol anak-anak kita. Maka kita mesti guna. Cuma untuk persoalan Puan Haslinda tadi, Dr. Haslinda tadi, dia ni nak bagi tahu tentang tak boleh nak kawal kan anak-anak, kau tak bagi kan macam bersalah. Pendapat saya ialah bagi tetapi dengan ukuran masa yang sesuai dengan umur. Kalau baby bawah 2 tahun tak boleh duduk. Okey, itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, anak kalau bawah 2 tahun jangan kita duk sibuk bagi dia gadget. Akan merencatkan tumbesaran mereka. Kalau anak-anak kecil, contoh 7 tahun, 8 tahun dia orang dah boleh main tetapi mesti 3 jam cukup. Okay, kita mesti ada limitation masa. Tuan-tuan, anak saya umur 20 tahun, lelaki. Saya masih handphone dia. Pukul 8 malam hantar. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan, anak-anak kita di bawah tanggungjawab kita. Saya rasa terkinan, saya mohon kepada tuan-tuan perempuan yang menonton rancangan ini, jika ada anak remaja, jangan biarkan handphone tersebut tidur bersama mereka. Kerana mereka tak tidur. Dia akan terus scroll dan chatting dengan siapa kita tak tahu. Sangat berbahaya. Maka control that one. Memang saya sangat limitkan dan sekarang malam tak boleh langsung handphone. Jadi bukan masalah boleh ke tak boleh bagi gadget. Limitkan masa, kemudian kita ambil tahu apa yang mereka tengok. Contoh macam saya sendiri, apabila saya update Facebook, saya bagi anak saya baca. Cuba tengok ni kawan mama jawab apa. Cuba tengok ni mama tulis apa. Jadi anak-anak rasa orang kata kita libatkan dia dengan kerja-kerja kita. Jadi dia faham kalau mama selalu dengan handphone, mama bukan chatting sangat. Mama banyak jual buku, mama banyak buat kerja, nak kerja, menulis. Jadi kita mesti dedahkan mereka, ajak mereka bermain bersama. Dan handphone adalah satu alat bonding yang sangat-sangat power ketika ini. Jadi untuk Kak Lin tadi, saya nasihat saya itu saja. Buat kerja macam biasa, bagi anak main handphone pun okey. Tetapi mesti luangkan masa. Jangan beri alasan kita tak sempat, sibuk. Mana ada orang sibuk sampai 24 jam. Dia mesti ada masa untuk pergi sekejap dekat anak, jom saya makan, tutup. Saya memang beri break. Maknanya Zohor ni, tutup sekarang handphone pukul 3 baru main balik. Jadi kita sentiasa kawal lah. Sebagai ibu bapa, itu tanggungjawab kita.
Baik, itu dia. Terima kasih Bunda sekali lagi untuk huraian jawapan daripada pertanyaan Puan Linda tadi. Dr. Linda tadi. Baik. Tuan-tuan dan puan yang menyaksikan ni, bagaimana sebenarnya pertanyaan yang disebutkan oleh Dr. Linda tadi berkenaan tentang gadget. Ada beberapa poin yang saya nak cuba highlightkan semula daripada huraian Bunda tadi, mengatakan bahawa gadget ni sebenarnya seumpama pisau. Ya, kalau dia bukan masalah, dia pisau yang kalau pisau ni kalau kita guna benda yang baik, maka baiklah ia. Kalau kita gunakan dia untuk mencederakan orang, maka dia akan mencederakan orang. Dan Bunda juga beritahu kalau pisau diberikan kepada anak-anak kecil, maka anak-anak kecil ni dia tak tahu kegunaan pisau tu untuk potong sayur ke, potong buah ke. Tapi dia tahu untuk dia talakan saja dan boleh mencederakan diri dia dan orang lain. So menunjukkan apa sebenarnya? Kita jangan fokus kepada gadget tu, tapi kita fokus kepada bagaimana kita menjadikan gadget itu sebagai alat yang lebih baik sebenarnya. Sepatutnya kita menjadikan gadget ini sebagai alat komunikasi di antara kita dengan anak, ataupun alat penghubung antara kita dengan anak. Sebab dunia hari ini kita tak dapat nafikan bahawa anak-anak kalau kita pisahkan dengan gadget, mereka akan tertinggal dengan keadaan semasa, dengan dunia semasa, dengan rakan-rakan yang lain. Kerana teknologi ataupun ilmu hari ini semuanya terjadi. Memerlukan gadget sebagai penghubung untuk mereka akses kepada ilmu, tetapi perlu pengawalan dan pengawasan daripada ibu bapa. Dan saya suka cara Bonda mengawal gadget anak-anak, yang mana beliau berkongsi perlu ada ketegasan sebagai seorang ibu bapa. Ini masalahnya, kita kadang-kadang terlalu sayangkan anak sehingga menyebabkan kita terlalu berlembut dan mengiyakan semua permintaan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya, tidak semua yang kita larang anak itu adalah tak bagus untuk dia, dan tak semua yang anak-anak itu harus kita penuhi. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kena bijak dan kreatif untuk mengambil hati anak berdasarkan keadaan semasa. Macam boleh sebutkan tadi, ada ruang untuk kita jadikan gadget dan ibu bapa ini berhubung dengan anak, kerana gadget adalah penghubung yang baik. Maksudnya cari ruang bermain bersama-sama dengan mereka, ataupun berikan mereka masa-masa yang ditetapkan. Contoh pukul 3 sehingga pukul 3 hanya tempoh sejam sahaja. Selepas sejam dah tak boleh main game. Selepas sejam dah tak boleh sentuh gadget. So itu cara yang bagus untuk mendidik anak. Bukan tarik terus dan biarkan dia memberontak, dan akhirnya dia memberontak dan mengganggu emosi anak-anak. Kerana dalam tempoh anak-anak ini berkembang, sebenarnya ini membentuk pribadi dia. Dia membentuk pribadi dia, dia akan kita takut pribadi yang terbentuk itu, tuan-tuan, pribadi yang tak baik, pribadi yang buruk untuk dia, kerana dia akan mendepani satu cabaran yang lebih besar masa akan datang. Dan Bonda ada beritahu tentang bahaya gadget apabila berlebihan. Saya nak share Bonda saya nak share sikit kepada Bonda dengan juga para penonton yang menyaksikan kita live pada kali ini. Saya pernah terbaca ada satu artikel mengatakan, ini kajian yang benar yang telah dibuat, mengatakan bahawa anak-anak yang terlebih menggunakan gadget dalam istilahnya dipanggil sebagai overstimulating. Overstimulating ini menyebabkan satu hormon dalam otak dia akan keluar, dan hormon ini akan menyebabkan dia menjadi hyperactive. Sebab itulah pada ketika itu bila kita stopkan juga gadget tu, dia akan marah, dia akan menangis, dia akan mengamuk, dia akan hantar apa juga, dan dia tak fikir dah bahawa yang tarik itu adalah ibunya. So rasional itu dah tak nampak. So overstimulating ini berlaku apabila pendedahan gadget terlalu lama. So itu yang berlaku. Okey, itu dia. Ada banyak soalan lagi, tapi sebelum itu saya nak balik kepada soalan saya dulu sebelum kita raikan satu soalan yang terakhir daripada penonton Bonda hari ini. Cikgu Jumat, boleh saya menyampuk sikit? Saya menyampuk sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, satu cara untuk kurangkan anak memberontak apabila kita ambil gadget daripada mereka ialah dengan menjaga mind setting anak-anak. Makna kata anak-anak kita sudah diberitahu lebih awal bahawa waktu main handphone pukul 10 sampai pukul 12 saja. Pukul 12 sampai pukul 2 kena break. Kita hormat solat Zuhur. Nanti pukul 2 mama bagi main semula. Ini salah satu cara kita set dalam otak dia. Bukan dia tengah main kita ambil. Memang confirm mengamuk. Itu kena faham. Kemudian macam saya selalu ingatkan anak. Awak ponteng solat, esok tak ada handphone. Nampak tak? Saya menggunakan denda. Apa yang dia suka itu akan diambil semula sekiranya dia tidak melakukan apa yang saya suruh. Jadi tuan-tuan, nak elak anak memberontak, persiapkan mind setting mereka.
Okey, kita bagi betul-betul. Kalau nak denda yang bagaimana. Kalau nak bagi yang macam mana. Ini semua mesti sangat-sangat jelas. InsyaAllah gadget bukanlah satu masalah kepada kita. Ya, betul Wanda. Okey, terima kasih Wanda sekali lagi. Itu tambahan tips yang sangat-sangat bermanfaat. Kena take note lah tuan-tuan dan puan, sebab kadang-kadang bila kita terlalu banyak bagi tip ni, kena ambil take note, betul kat tepi, kemudian tolong amalkan ya. Ada yang disebutkan oleh Dr. Lina tadi, insya-Allah akan amalkan apa tip yang diberikan, nasihat diberikan oleh Bunda. Baik Bunda, kita kembali kepada soalan saya yang seterusnya adalah gini Bunda. Kadang-kadang kita lihat ibu bapa ni, bila dalam tempoh PKP ni dah masuk 40 hari lebih Bunda ya. Tempoh PKP ni katalah kita dah berada dalam satu tempoh yang lama, dan kita tengok masa dalam PKP mungkin bonding tu dah ada, mungkin masa tu dah nampak ruang dia kongsikan masa dengan anak-anak. So bagaimana sebenarnya apabila tempoh PKP ni tamat, dan bagaimana dia nak kekalkan momentum tu, sebab dah ibu bapa dah kembali kepada norma harian biasa kan, dia akan kembali bekerja, dia akan menggunakan alasan yang sama. Masa awal-awal dulu kan saya sibuk, tak ada masa. So bagaimana nak kekalkan momentum? Silakan Bunda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita tentang PKP ni, Cikgu Jumat dah melangkau lepas PKP jadi apa? Sangat cepat dia punya, orang kata langkauan dia tu kan. Baik tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya, untuk tempoh PKP seperti yang saya bagi tahu tadi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita bonding, bina, bantu bina, apa orang kata, peningkatan prestasi anak-anak kita. Okey. Sekarang yang pertama saya nak sebut lah, okay, sebelum saya menjawab soalan Cikgu Jumat, nak bagi tahu bahawa bila kita sebut tentang pendidikan, yang pertama datang dari ibu bapa sendiri. Yang kedua, kita perlukan khidmat orang luar. Sebab tu kita hantar anak-anak kita pergi sekolah, betul kan? Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kita punya role. Apakah yang kita boleh buat untuk anak-anak? Tanya dia dah mengaji ke belum, ataupun kita sendiri dengar dia mengaji. Okey, kita tengok dia lemah tak sifir, kita sendiri ajar dia macam mana cara untuk hafal sifir. Itu antara yang ibu ayah boleh buat. Tapi macam saya, contohlah katakan saya ni anak-anak ada yang dah tingkatan 3, tingkatan 5 kan, dia punya pembelajaran tu kalau macam saya lah ajar macam dah out of date. Dah tak kena dah dia punya format kan. Sebab itulah saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Jumat ni sebenarnya cikgu sejarah anak-anak saya. Saya hantar anak-anak sendiri nak ambil PT3 yang dibatalkan tu, tapi still carry on the class. Okay, kemudian yang nak ambil SPM, saya hantar anak-anak saya belajar. Ini yang saya boleh buat. Makna kata saya tak boleh ajar, tetapi saya mencari bantuan di luar. Tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan umur berapa? Katakan umur 7 tahun. Adakah apa yang dia boleh buat? Dia suka gadget. This is the right time, okay? Kalau dia suka gadget, tunjukkan kepada dia bahawa gadget is not only for game, it's not only for YouTube. Dia juga boleh belajar kelas-kelas online. Contoh macam anak saya tadi yang tingkatan 3, tingkatan 5 saya hantar untuk kelas sejarah. Sebab dia orang lemah sejarah, alhamdulillah dengan kelas Cikgu Jumat jadi minat dan boleh skor pula tu, alhamdulillah. Kemudian anak saya yang mana darjah 3, darjah 5 ni lelaki ni, saya ajar pula, saya hantar kepada Protas. Okay, Protas dia ajar kelas mengaji. Mengaji ni hari-hari cikgu dia buat WhatsApp call. WhatsApp call, dengar anak saya mengaji. Tak sama tuan-tuan, saya pun boleh ajar mengaji. Tetapi apabila melibatkan orang luar, anak-anak kita rasa terisi tau, kekosongan jiwa dia tu terisi. Kita bagi tahu, dah pukul 2 ni, awak pukul 3 ni, dah nak kelas mengaji kejap lagi. So dia dah ready, masuk bilik air, mandi, ambil wudu, ambil Quran, kemudian dah ready tunggu cikgu dia. Baik tuan-tuan, nak tunjuk apa? Gadget kan? Betul kan? Gadget kan? Tapi buruk ke? Tak buruk. Bukan masalah gadget. Begitu juga kalau anak tuan-tuan dan perempuan umur 5 tahun, dia suka tengok gadget dia suka tengok game saja. So why not you carikan kelas? Carikan satu kelas untuknya supaya tak berusir dengan gadget, but dengan cara yang betul, the right thing. Okay, so anak-anak kita tadi, mungkin contohlah, kami ada buat kelas online membaca. So tuan-tuan dan perempuan yang menonton, yang ada anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tak boleh membaca lagi.
Why not 20 minit untukkan masa kepada mereka untuk belajar membaca online dengan cikgu. Walaupun kita pun boleh ajar, tapi dengan orang luar dia punya semangat tu lain sikit. Dan dia rasa macam aku ni cakap dengan TV ke apa kan, cikgu nampak muka aku. So dia rasa macam excitement tu dia rasa lain sikit. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak bagi tahu, kita boleh buat sepanjang tempoh PKP. Tak kira umur anak kita tadika ke, sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okay, kita boleh bantu mereka untuk teruskan pendidikan sepanjang tempoh kurungan ini. Dan merujuk kepada kata-kata Cikgu Jumat tadi, benda yang kita dah buat ni sepanjang PKP ni dah 44 hari. Okay, kita tengok anak kita mengaji elok aja dengan cikgu tu secara online. Why not kita teruskan? Why not kita teruskan? Kemudian kita tengok anak kita ni dah kelas sejarah ni dah elok aja ni. So why not kita teruskan? Kita teruskan juga pada waktu-waktu yang lapang. Mungkin hari Sabtu Ahad, mungkin sebelah malam dan sebagainya. Benda-benda yang baik perlu diteruskan. Inilah peranan ibu ayah yang boleh saya katakan sebagai satu momentum, okey, untuk mendesak anak-anak kita terus belajar. Ini pendidikan formal ya, terus belajar sama ada melalui ibu ayah mereka sendiri ataupun melalui guru luar. Ya, itu dia Bunda. Terima kasih Bunda. Satu lagi jawapan yang cukup bernas, yang mana kita lihat kaedah tu sebenarnya kita tak boleh jadi Superman Bunda. Kita tak boleh buat semua perkara. Kadang-kadang kita perlukan orang lain untuk membantu proses pendidikan anak-anak dengan cara menghantar dia kepada kelas-kelas online. Kelas-kelas online, apa-apa juga yang berkaitan dengan anak-anak kita, kita kena bijak memilih kerana di luar sana ada banyak kelas-kelas online yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Macam kelas mengaji potas itu sahabat saya, Ustaz Afiq dan juga Ustaz Syakirin. Okey, harap-harapnya mereka bersama dengan kita hari ini ya. Okey, baik Bunda. Saya nak raikan satu lagi. Sebelum tu Bunda, saya nak menyapa dulu kita punya penonton-penonton. Terima kasih pada penonton yang bersama dengan kita daripada awal sehingga kini, dan kepada yang baru bersama dengan kita. Hari ini kita membicarakan topik pendidikan anak-anak sepanjang PKP bersama dengan Bonda Noh, seorang ahli panel yang sangat hebat bersama kita hari ini. Okey, dan insyaAllah saya raikan satu pertanyaan lagi Bunda, boleh kita tengok pada skrin Bunda. Okey, daripada Puan Aisyah Rashid di Gurun. Okey, Assalamualaikum Bunda Noh dan Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya nak bertanya tentang anak saya. Anak saya yang pertama, syukur Alhamdulillah semua dipermudahkan Allah. Umur 5 tahun dah pandai baca BM, BI and Jawi. Dan diduga dengan anak kedua dengan anak nombor 2 yang tak nak membaca buku, menulis dan merontak bila disuruh baca, sukar ditegur dan mengamuk. Macam mana nak lembutkan hatinya? Terima kasih. Itu dia Bunda. Maknanya ada dua keadaan, anak yang berbeza karakter. Anak yang berbeza karakter dalam belajar. Anak yang pertama alhamdulillah cepat pembelajarannya. Anak kedua kurang sedikit. Anak pertama mungkin mudah nak disuruh belajar. Anak kedua agak kalau orang utara cakap ketegak. Agak degil sikit. Orang utara cakap ketegak lah, sebab saya keluar utara ni sebab sebut di Gurun tu. Okey, sila Bunda. Macam mana Bunda? Sila. Subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya jawab soalan tu, kita nak faham tentang konsep hidup. Ada benda yang kita suka, ada benda yang kita tak suka. Okey, kita faham tu dulu nah. Kita rujuk kepada sirah Nabi, iaitu Nabi apabila malaikat tanya, "Ya Muhammad, kamu nak kaya, nak berkuasa macam Sulaiman ke? Ataupun kamu nak miskin macam Ayub?" Ni soalan malaikat ni tanya kan ni, wakil Allah ni. Apa jawapan Nabi yang kita tengok sangat bijak? Nabi jawab, dia tak sebut lah Sulaiman lagi bagus ke Ayub lagi bagus. Nabi jawab apa? Aku pilih untuk kenyang sehari dan juga lapar sehari. Nabi tak sebut tentang kaya miskin. Nabi sebut tentang aku pilih untuk kenyang satu hari dan lapar satu hari. Iaitulah ketika lapar aku bersabar dan ketika kenyang aku bersyukur. Ini adalah konsep pegangan hidup kita yang kita kena pegang kemas-kemas. Bahawa Nabi pilih benda tu sebab Nabi nak rasa dua keadaan, iaitu pahala daripada sabar dan juga pahala daripada syukur. Maka bila kita bawa kepada ilmu parenting, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa adalah satu nikmat yang cukup besar sekiranya anak kita ni ada pelbagai. Kalaulah anak kita semua cerdik je, subhanallah, kita takut kita jadi sombong. Kalau anak kita mudah sangat diajar, kita takut kita ni dah relax sangat. Sebab saya selalu cakap pada cikgu-cikgu saya kan, kalau saya buat seminar khususkan guru-guru tadika, selalu saya sebut, kalau anak murid cikgu-cikgu semua cerdik belaka, cikgu jadi bodoh.
Saya sebut macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita ajar dia dapat, kita ajar dia dapat. Maka apa perlunya kita belajar lagi untuk bantu mereka. Tetapi Masya Allah apabila lah kita ajar anak murid yang ni dapat, kita syukur. Yang ini tak dapat, kita sabar. Sambil tu kita cari bagaimana cara kita nak bantu anak murid kita yang lemah tadi. Maka kita jadi makin cerdik, cik. Kita jadi makin bertambah, kita jadi makin kreatif. Inilah yang sangat penting yang Puan Aisyah tadi kena faham. Bahawa adalah satu nikmat yang sangat besar apabila Allah apabila Allah dia memberikan kepada kita satu keadaan yang perlu kita sabar dan satu keadaan yang perlu kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku keadaan seperti ini, yang pertama sekali mak-mak kena faham satu benda, no comparing. Okey, jangan, tolong sangat saya minta, jangan compare. Kenapa abang kau dulu dapat, kenapa kau lambat sangat dapat? Kenapa kau ni lembab sangat? Jangan sesekali kita compare. Kena faham bahawa anak-anak dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dia ada saat-saat dia cemerlang dan ada saat-saat dia merundung. Saya bagi contoh, anak saya nombor 1, okey. Dia ni sangat-sangat cemerlang masa umur 4 tahun. 4 tahun ajar terus boleh membaca. Tetapi masuk sekolah menengah dia jadi pelajar yang bermasalah. Yang saya asyik kena panggil dengan pihak sekolah. Kemudian dia jadi baik balik. Ini nak bagi tahu apa ni? Ada masa-masa yang ibu ayah kena tempuh. Begitu juga anak saya yang kedua ni, sekarang ni SPM ni bawah Cikgu Jumat ni. Najlah, dalam buku ni tuan saya ada tuliskan satu bab tajuknya The Making of Najlah Adi. The Making of Najlah Adi. Cikgu Jumat, Najlah tu penulis buku tu. Okey, nak baca. Subhanallah, Najlah ni umurnya 5 tahun, nak masuk 5 tahun, tak boleh apa pun, tak boleh baca, penakut, pemalu, memang teruk sungguh. Okey, bagaimana saya terpaksa pulis dia betul-betul nak beri keyakinan kepada dia supaya dia samalah macam adik-adik dapat amal yang lain. Dan subhanallah, sekarang ni dia pula yang result dia boleh naik tinggi dan membanggakan saya. Tuan-tuan, nak bagi tahu apa? Nombor 1, dia punya peraturannya no compare. Sabar, terima hakikat anak kita sekarang ada masalah dan you bantu. Bagaimana nak tolong pelajar tadi? Anak Puan Aisyah kata, saya sebut tentang compare tadi sebab dia sebut anak dia yang first dapat. Okey, dia baru dia sebut anak dia lemah. Jadi itu dia punya rules. Nombor 1, no compare. Jangan compare. Sekarang pandang nombor 2 saja. Kita sebut tentang masalah anak nombor 2. Baik, anak nombor 2 dia ni memberontak, dia ni tak suka belajar dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, ada 2 jenis kaedah. Okey, apabila mengajar dalam pendidikan ada 2 kaedah yang boleh kita gunakan sebagai guru ataupun sebagai ibu. Yang pertama ialah dengan konsep hukuman, yang kedua dengan konsep ganjaran. Rasa-rasa yang mana lagi best tu Cikgu Jumat? Ganjaran, reward, ganjaran. Reward kan? Semua orang suka reward kan? Baik tuan-tuan, itu jugalah yang saya galakkan. Guna yang itu dulu. Okey, guna yang itu dulu, ganjaran. Ini sangat baguslah. Dalam kelas membaca Express I, kami ada satu tagline dia panggil, belajar macam tak belajar. Kita nak anak-anak kita dengan gembiranya, dengan happy-nya nak belajar. Tak payah nak paksa-paksa. Okey, dan inilah bagaimana kita nak bagi dia orang kata perasaan tu belajar tanpa rasa macam terpaksa. Caranya tuan-tuan dan puan-puan mudah saja, subhanallah, kita banyakkan puji, kita banyakkan beri hadiah dan sebagainya. Contohlah kalau katakan dipegang buku ni, ni buku Express I tuan-tuan dan puan-puan, umurnya dah 13 nak masuk 14 tahun. Inilah buku yang tengah fenomena sangat sekarang ni. Saya tunjuk contohlah, katakan okey, mak-mak sekarang kita ada suami je lah dekat rumah. Cikgu-cikgu tak ada kan, kalau kata you nak bantulah anak-anak baca. Okey, kita tunjuk dekat dia, okey adik, abang cuba baca muka surat ni, anak pun baca. Okey. Okey, dia baca muka surat ni, katakan boleh. Terus puji. Lepas puji, anak dapat kepuasan tak? Dapat kepuasan, satu. Yang kedua, pakat dengan suami. Ini saya buat ni. Saya pakat dengan suami. Bang, tadi saya ajar hadis, dia dah habis baca muka surat 5, cuba abang minta nak dengar, lepas tu abang puji, abang bagi dia duit. Kita komplot dengan suami ni, sama-sama berlakon. Jadi suami panggil anak, dengar, baca. Pandainya belajar dengan mama. Tak apa, abang bagi RM1. Anak happy tak? Anak seronok tuan-tuan. Dengar automatiknya, esok mama nak baca lagi. Nak baca lagi sebab tunggu ni abah balik ni bagi RM1. RM1 kan takkan nak berkira kot. Ada orang kata
Nanti anak jadi tak ikhlas belajar sebab duit. Apa ada hal janjian nak kau pandai baca weh. Ceritanya begitu tuan-tuan dan puan-puan. Janjian nak boleh baca. RM1, kalau sebulan baru RM30 bagi anak kan. Lepas tu kita pandu pula anak guna duit tu dengan cara yang betul. Jadi tuan-tuan, nombor satu yang selalu menyebabkan anak-anak memberontak, mengamuk bila marah, pemikiran dia tidak bersedia. Tiba-tiba dia tengah main game, mak panggil, cepat ni baca buku. Memang dah confirm anak mengamuk. Dia tak suka. Nombor dua ialah kerana selalu dimarahi. Dia tak dapat, kemudian kita marah. Dia tak dapat, kita marah. Memang confirm. Jadi mak ayah kena peka kepada kemampuan anak pada ketika itu. Dia berbeza ya. Kadang-kadang pagi otak dia cerdas. Malam dia dah lembab. Otak dia dah lambat proses. Jadi mak-mak kena faham. Kena peka kepada anak. Tengok gaya dia tu macam dah letih sangat anak aku ni. So jangan teruskan. Ataupun nak ajar juga, you boleh bagi yang mana yang mudah. Yang kita confirm dia boleh jawab. Contoh kita kata, okey cuba baca ni, dia pun buku pandai. Takkan nak puji, setakat itu je. Makna kata dalam mengajar anak-anak untuk mengelakkan pemberontakan berlaku ialah dengan cara pujian dan ganjaran yang itu saya tengok memang sangat berkesan. Sekiranya tidak jadi juga, barulah kita pergi to the next step yang Islam ajarkan, iaitulah kalau nak marah ke, nak rotan ke, tu antara yang kita boleh buat. Jadi sedikit perkongsian daripada saya tentang kaedah membaca tadi. Okey, terima kasih sekali lagi Bunda. Diharapkan Puan Aisyah Rashid daripada Gurun ni berpuas hatilah dengan jawapan yang diberikan oleh Bunda dan menjawab persoalan yang terbuku dalam hati, yang mana dilema apabila anak-anak kita berbeza karakter dalam belajar Bunda ya. Dan perkara pertama yang saya suka yang Bunda sentuh tadi adalah tolong jangan bandingkan anak-anak kita. Kerana setiap anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia tu tak sama Bunda, walaupun dia lahir daripada ibu bapa yang sama, walaupun dia datang daripada keluarga yang sama, pendidikan yang sama, tapi sebenarnya pembentukan diri dia tu adalah berbeza-beza. Jadi kita harus meraihkan semua kelebihan dan memurnikan semua kelemahan anak-anak. Semoga mereka menjadi besar jadi anak yang soleh dan berjaya di bukan satu di dunia bahkan di akhirat insya-Allah. Okey Bunda, kita dah mencecah 1 jam Bunda. Kita dah mencecah 1 jam perbualan. Sedangkan soalan saya tak habis lagi. Bunda okey ke kalau kita lebih sikit lagi Bunda? Atau kita tengok sahabat-sahabat kita. Ya. Sebab kita punya live makin meningkat Bunda ya. Kita sekarang dah makin ramai pula yang masuk ni. Dekat-dekat hujung makin ramai masuk. Terima kasih yang tolong share. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi tolong share lah. Dan ada hadiah daripada Bunda, buku apa tadi Bunda, kalau boleh tunjukkan Bunda, buku parenting ya. Parenting. Buku ni bernilai RM30 dan hari ini anda boleh dapatkan percuma dengan syaratnya apa tadi Bunda? Kena tanya soalan. Kita tekan share, kemudian kita aktif lah, berinteraksi, insyaAllah. Nanti Bunda akan pilih ya Bunda, secara random, boleh aku pilih ya. Adakah diumumkan selepas ni atau semasa ni Bunda? Selepas ni Selepas, saya biasa umumkan sebelum asar, sebelum maghrib. InsyaAllah. Sebelum maghrib Bunda akan pilih pemenangnya. Baik Bunda. Kita pergi pada yang seterusnya Bunda ya. Pengalaman Bunda lah dalam, saya suka sebab saya semalam Bunda, saya terang je lah. Ini bocorkan rahsia ni Bunda ya, semalam sebab saya kali pertama sebenarnya jumpa Bunda, walaupun bukanlah berdepan. Saya baru juga kenal Bunda ni, rupanya seorang yang sangat ni. Bila saya type di Google, di YouTube, rupanya Bunda pernah keluar di TV dan saya tengok satu jemputan daripada MHI Bunda ya. MHI untuk menceritakan tentang iExpress. Dan saya sangat kagum Bunda dengan iExpress yang mana boleh membantu anak-anak membaca seawal usia 3 tahun Bunda ya. So bila saya tengok berdasarkan feedback dan respon daripada ibu bapa yang Bunda ceritakan dengan kaedah pembelajaran yang sangat unik, yang mana menggunakan bunyi, menggunakan lagu, menggunakan ada origami kertas dan sebagainya. Okey, boleh Bunda jelaskan? Mungkin ada para penonton yang mungkin pernah dengar apa itu iExpress tapi masih tak faham ataupun tak tahu dengan lebih lanjut lagi. Silakan Bunda. Baik, alhamdulillah, terima kasih Cikgu Jumat. Rupa-rupanya dia buat homework. Dia buat homework, habis dah selongkar lah siapa pun dengar ya sebab nak tanya hari ni. Baik, terima kasih
Tapi sebelum tu nak marah jugalah sebab dia salah sebut. Dia sebut I Express. Sebenarnya Express. Express I, Allah. Express I. Sorry. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dia kaedah Express I. Okay, kalau nampak I dekat situ, dia sebenarnya I tu apa? Ramai tanya saya, kenapa Express I? I tu apa? Saya nak cakap I tu sebenarnya saya abadikan wahyu pertama, iaitu apa dia? Iqra. Iqra, Iqra tu maksudnya bacalah. Saya tak boleh lah letak nama Express Iqra sebab nanti orang ingat baca Al-Quran pula kan. Jadi saya letak Express I bermakna ini adalah satu kaedah belajar membaca. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Express I ni saya asaskan sampai hilang suara dah hari ni. Tuan-tuan, saya sebut tadi kan satu kisah yang ada dalam buku parenting, iaitu tajuknya The Making of Najlah Adi. Betul kan? Ingat tak tadi? Okey, nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kerana nak ajar Najlah yang tak boleh baca, dia memang teruk. Memang teruk, tak boleh baca. Saya ni pengusaha pusat membaca, jadi saya jumpa ramailah budak teruk. Tapi Najlah ni teruk sungguh lah. Tak boleh buka mulut pun sampai saya dah orang kata jam. Maka kerana Najlah tadi tak boleh membaca, terciptalah Allah ilhamkan Express I ini. Ya Allah, lebih kurang dalam sebulan lebih macam tu je, Najlah dah boleh baca. Yang memang teruk sangat ni dalam masa lebih kurang sebulan boleh membaca. Maka inilah saya pun teruslah kongsikan. Kiranya sekarang umur dia dah 17 kan. Jadi sekarang nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, itulah anak murid pertama Express I, iaitu Najlah Adi. Dan tadi Cikgu Jumat sebut dengan saya, kalau umur 3 tahun pun dah boleh baca. Ya betul, dan saya nak beritahu Cikgu Jumat, itulah anak murid Cikgu Jumat yang namanya Non Najdah Iliana tu, Form 3 tu, itulah murid saya yang pertama boleh baca umur 3 tahun. Dia 3 tahun memang dah boleh baca, subhanallah. Memang saya bawa dia pergi seminar. Saya tunjuk anak saya 3 tahun dah boleh membaca, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anak umur 3 tahun boleh baca? Saya kata ya. Dan even ada testimoni daripada ibu bapa yang bagi tahu saya anak dia umur 2 tahun dah boleh baca. Saya kata lawan Taufiq. Saya kata anak saya 2 tahun cakap pun tak betul lagi, tapi anak dia lain macam. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, terpulanglah rezeki anak-anak, tetapi sekiranya anak kita dah darjah 4 tak boleh membaca lagi, janganlah kita marah. Itu rezeki juga, rezeki sabar banyak tu Allah nak bagi pada kita. Jadi cerita Cikgu Jumat kata tadi, apalah kelebihan Express I, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya nak ajar anak membaca, kita make suasana tu biar gembira. Okay, sebab bila anak kita happy, apa yang kita ajarkan mudah masuk dalam otak dia. Itu yang pertama lah. Dan Express I dia kelebihan dia apa tahu? Iaitulah kita ni banyak guna nyanyi-nyanyi. Paling banyak lagu Cikgu Jumat. Cikgu Jumat suka menyanyi. Suka menyanyi. Saya suka tapi suara tak berapa sedap. Sedap tak? Baik, tuan-tuan, kelebihan Express I saya tunjuk satu contoh lah. Kita ni banyak guna konsep clue. Jadi bila yang jadi Najlah tadi dia mudah nak baca sebab dia guna konsep clue. Clue ni kita contohlah saya tunjuk dekat sini ada, nampak tak gajah? Cikgu Jumat nampak gajah tak? Okey, sekarang ni nampak tak? Kalau saya tunjuk gajah, saya akan tunjuk kepada dia mana gajah ni. Okey. Ini telinga besar, belalai panjang. Mana belalai gitu kan? Telinga besar, belalai panjang. Apa dia? Gajah. Macam tu juga huruf G. Saya boleh tunjuk kepada G, telinga besar, belalai panjang. Ga. Jadi nak ingat suku kata ga, saya gunakan gambar gajah. Telinga besar, belalai panjang. Jadi secara automatik dia nampak suku kata ga tu, dia boleh ingat itu ialah ga. Macam tu juga saya tunjuk kepada dia cawan. Okey, suku kata ca ni macam mana dia nak ingat ini ca? Kan suku kata kan beribu-ribu, banyak. Macam mana dia boleh compare ini ialah ca? Tuan-tuan cuba tengok. Nampak tak? Ini kelebihan dia. Okey, ini kelebihan dia. Ini ialah ca. Nampak tak tangga cawan? Mana ni? Nampak. Tangga cawan kan macam huruf C, tuan-tuan. Kan huruf C tu. Okey, jadi dekat situ dah yang kita panggil sebagai clue. Kalau saya nak ajar dia ya, huruf ya, Y kan? Saya buat macam ni, kan dah macam ya tu.
Jadi kat sini kelebihan Express Eye iaitu kami memperkenalkan sistem clue melalui teknik imajinasi dan satu lagi ialah teknik lenggok bunyi. Lenggok bunyi ni banyak menyanyi-nyanyi. Itulah kelebihan Express Eye. Dan tuan dan perempuan yang menyebabkan ramai yang suka sebab kita punya konsep belajar macam tak belajar tu memang kita apply di dalam kelas-kelas kita. Okey Bunda, itu dia tentang Express Eye. Okey, Express Eye ni Bunda ada sedikit persamaan dengan teknik yang saya ajarkan tentang mengajar dengan pelajar-pelajar bagaimana nak menghafal dan mengingat dengan pantas. Kerana kita juga menggunakan kaedah visual yang mana kita visualisekan apa yang kita belajar, dan visual ni ada kajian menunjukkan 200 kali cepat Bunda berbanding verbal. Sebab tu sebenarnya bila orang membaca atau belajar menggunakan teknik visual ni lagi cepat. So ternyata Express Eye betul-betul dibangunkan dengan kaedah yang sangat tepat. Patutlah di awal 3 tahun dah boleh baca. Dan saya beruntung Bunda ya, sebab kedua-dua anak Bunda tu saya sempat ajar diorang ya. Kedua-duanya mereka sangat cemerlang dan sangat baik dan sangat bagus kerja-kerja mereka Bunda. Baik Bunda, kita dah menuju kepada penghujung rancangan kita. Tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, jangan lupa terus subscribe dan juga subscribe pula share video ni bersama-sama dengan Bonda hari ini, sebab ramai lagi rakan-rakan yang mungkin nak belajar bagaimana mendidik anak dalam sepanjang PKP ini. Dan ulangan video ini boleh tengok dalam YouTube channel saya akan upload kat situ, nanti boleh tengoklah tuan-tuan dan puan. So Bonda, di menuju penghujung kita punya sejam lebih sikit ni, kita dah sejam 15 minit kita berkudara bersama dengan Bonda di live Facebook saya. Boleh tak Bonda ceritakan harapan Bonda dalam pembangunan ataupun mengembangkan modul baca Express Eye ini, dan juga harapan Bonda kepada ibu bapa yang di luar sana agar mendidik. Silakan Bonda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sekarang Allah bagi kita banyak ilham, banyak ilmu-ilmu dan teknologi untuk memudahkan lagi kerja kita. Dulu jangan haraplah nak telefon macam ni, memang tak ada harapan kan. Kita dulu ingat tak, kita guna public telefon tu kan, bangga kan, beratur panjang nak guna public phone. Kemudian kita ada handphone yang boleh besar lah tapi bawa ke mana-mana. Kemudian makin kecil dan sekarang subhanallah boleh macam ni. Bayangkan saya ni di Kuala Terengganu, tuan-tuan di mana? Cikgu Jumat di mana? Jauh satu Malaysia. Bahkan satu dunia sebenarnya boleh menonton live ini. Nak kata pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak sebut tentang pengharapan saya terhadap Express Eye. Express Eye adalah satu amanah yang bagi saya Allah tundukkan kepada saya. Benda ni you guna senang, you mesti bagi pada orang. Okey, sebab itulah saya gigih ni. Saya latih speaker-speaker di seluruh Malaysia tuan-tuan dan puan-puan sebagai persediaan. Dia sekiranya saya mati, saya tidak mahu Express Eye mati. Saya mahu ilmu ini yang Allah beri amanah kepada saya ini yang mesti disebarkan. Sebab itulah kenapa wujudnya tim speaker Express Eye, iaitu mereka lah orang yang bertanggungjawab untuk meneruskan legasi ini, meneruskan amanah penyebaran ilmu ini. Maka tuan-tuan, jika anda tahu tentang Express Eye, tidak menggunakannya, maka saya rasa macam ibarat menolak amanah daripada Allah, menolak Tuhan. Sebab apa Allah dah beri sangat mudah. Dan saya tak cakap kosong tuan-tuan dan perempuan. Budak tak kenal ABC langsung dalam masa 3 jam pun boleh membaca perkataan-perkataan mudah. Bayangkan, kan kita masih nak mengeja BA Bahasa HR lagi. Maka silalah kita gunakanlah ilmu, ilham terbaru yang Allah beri kepada kami ini yang sudah pun terbukti selama 14 tahun ini. Gunakan, manfaatkan untuk ajar anak-anak kita. Tuan-tuan, saya nak haraplah kepada semua yang menonton ini, yang mungkin ada anak-anak, yang mungkin ada anak saudara, cubalah pandang anak-anak kita dengan perasaan penuh kasih sayang. Dia sekarang umur dia 3 tahun, 4 tahun, umur dia 7 tahun, 8 tahun. Tuan-tuan, kita tak akan dapat lagi masa tu. Kita tak akan dapat lagi anak kita yang kecil datang mengangkat dekat kita ni, yang hulurkan botol susu, nak ajak kita main dengan dia. Dia akan besar tuan-tuan dan perempuan. Dan satu masa nanti kita akan teringat betapa bodohnya aku kerana tidak meluangkan masa sebaik-baiknya dengan anak-anak kita. Maka tolong ya, saya sebut saya sendiri sentiasa merasakan perasaan itu. Iaitulah handphone ni di tangan kita ni adalah sebenarnya satu kemudahan dan juga sebenarnya adalah satu racun kepada keluarga kita. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk keperluan tetapi berpada-pada. Iaitulah apabila anak-anak kita nampak macam perlu perhatian, perlu kasih sayang. Tak kira berapa umurnya, baby ke,
2 tahun ke 3 tahun ke, kita nampak dia pandang, dia luangkan sedikit masa kepada anak-anak kita. Okey, sebab masa kecil mereka tidak akan berulang lagi. Maka manfaatkan sepenuhnya. Kerana kita pasti akan merindui masa-masa seperti ini. Kita teruskan mendidik anak kita, tuan-tuan, sebagai rumusan pada hari ini. Saya ulang semula apa yang saya sebut di awal tadi, iaitulah pendidikan. Yang paling penting adalah pendidikan rohani, pendidikan akidah dan juga bagaimana cara membina kekuatan hati anak-anak kita. Itu adalah pendidikan tidak formal yang sepatutnya dilakukan secara berterusan oleh setiap ibu ayah. Terutamanya lah zaman sekarang, zaman kita menuju akhirat. Yang saya sebut kepada anak-anak saya, mama pun tak tahulah awak ni sempat ke tak sempat masuk you. Entah-entah dah kiamat dulu. Jadi tak ada yang saya nak terkejar-kejar sangat nak anak saya straight A. Yang penting dia jaga solat, yang penting dia tutup aurat dengan baik. Sebab kita punya aim yang paling besar, paling tinggi ialah syurga. Tuan-tuan, kita berharap sangat kita dapat berkumpul sekeluarga di syurga. Itulah kejayaan kita yang terbesar, tuan-tuan. Maka pendidikan utama sepanjang PKP ini, mari kita sama-sama tingkatkan bonding dengan anak-anak. Banyak bercerita dengan mereka tentang agama, tentang Allah, tentang everything yang boleh mendekatkan kita kepada syurga. Dan sambil-sambil itu kita tak tinggalkan dunia. Tengok juga pendidikan formal anak-anak kita. Tuan-tuan, ada banyak kelas-kelas online yang boleh kita dapati. Cuba search, cuba Google, cari. Macam saya hantar anak saya mengaji, tuan-tuan, RM20 saja. Ya Allah, murah sangat. RM50 saja kelas cikgu Jumaat. Cikgu Jumaat apalah sangat. Tuan-tuan, kita hantar anak-anak kita, beri mereka pendedahan. Mereka perlukan kita dan mereka juga perlukan support daripada pihak luar. Maka mari kita sama-sama, tuan-tuan, kita luangkan masa, berikan, usahakan yang terbaik untuk anak kita walaupun kita tak mampu, tapi itulah yang termampu, maka itulah yang kita boleh persembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Ya Allah, aku dah cuba habis-habisan nak. Aku memang tak mampu yang beri yang terbaik, tetapi itu aku dah cuba sedaya payah aku. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan saya sekeluarga dapat masuk syurga, cikgu Jumaat sekeluarga dapat masuk syurga. Dan tuan-tuan dan puan, semua yang bersama-sama dengan live pada hari ini, sama-sama kita mudah-mudahan dapat berjiran di syurga, selamat di sana selama-lama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia bunda ya. Satu penutup, satu pengharapan yang sangat menyentuh jiwa. Apabila bunda menyebutkan matlamat utama kita untuk mendidik anak-anak ini adalah syurga. Kita nak bersama anak-anak kita ni berpimpin tangan menuju syurga. Ramai dalam kalangan ibu bapa bunda hari ini sibuk mempersiapkan anak untuk jadi calon universiti. Sibuk mempersiapkan anak menjadi calon SPM yang cemerlang. Tetapi berapa ramai memikirkan untuk sibuk memikirkan anak menjadi calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hari ini ramai yang kejar anak dengan kayu sebab anak tak cemerlang, tak dapat A. Tapi berapa ramai ibu bapa yang kejar anak dengan kayu sebab tak mendirikan solat. Jadi itu saya tinggalkan persoalan itu. Ketuk-ketuk dada, tanya-tanya minda, mungkin kita boleh berfikir muhasabah sama-sama. Mudah-mudahan pada selepas ini, selepas sesi kita live ini, selepas sesi PKP ini, kita menjadi ibu bapa yang mendidik anak dalam meningkatkan keimanan anak dalam pendidikan dan meningkatkan jati diri anak dalam pendidikan. Kerana kita melihat tidak ada lain yang boleh menyelamatkan anak-anak kita melainkan ilmu. Tuan-tuan dan puan, itu dia satu penghormatan yang cukup hebat, satu huraian yang cukup hebat daripada Bunda Noh. Mari sama-sama kita beri penghargaan, kita berikan tepuk tangan sikit kepada Bunda Noh. Terima kasih Bunda Noh bersama kita dalam lebih kurang 1 jam lebih. Bunda Noh, terima kasih banyak. Dan saya nak buat satu iklan dulu Bunda ya. Okey, saya terima kasih Bunda Noh ya. Baik, okey. Terima kasih banyak Bunda Noh. Itu dia Bunda Noh bersama dengan kita tadi daripada awal sehingga akhir membicarakan tentang topik pendidikan ke anak-anak sepanjang PKP. Tuan-tuan dan puan, Bunda Noh ada buat program cepat membaca Express I tadi. So saya boleh ini selepas tamat PKP anak kita boleh pandai baca. Buku Express I Reading ni boleh anda dapatkan dengan cara menghubungi nombor yang tertera iaitu 019-9933-668. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh terus follow Facebook Bunda Noh. Follow rapat-rapat tuan-tuan dan puan sebab
Bunda Nur adalah seorang figure yang bagus dalam mendidik anak-anak. Boleh kita dapatkan idea, mungkin kita boleh bertanya dan bertukar pandangan bersama Bunda Nur di Facebook. Itu satu benda yang bagus tuan-tuan dan puan. So follow rapat-rapat Bunda Nur punya Facebook, type saja Bunda Nur, keluarlah gambar dia. Itulah dia. Okey, tuan-tuan dan puan, saya dalam Cikgu Jumat live show ni ada setiap hari akan cuba live bersama dengan beberapa orang guest ataupun panel-panel jemputan membincangkan topik-topik yang berbeza, tuan-tuan dan puan. Yang mana topik-topik yang saya bincangkan berbeza-beza mengikut panel yang saya jemput, dan esok tuan-tuan dan puan saya nak kongsikan kepada anda, jangan lupa kita bersama dengan seorang panel yang datang daripada antarabangsa, tuan-tuan dan puan. Oh, antarabangsa tu kan. Saya nak kongsikan seorang panel yang datang daripada Indonesia, iaitu seorang panel yang datang daripada Indonesia. Sekejap kan. Mana ni? Sekejap. Okey tuan-tuan dan puan, saya share dulu satu gambar. Ini iklan untuk esok. Okey, tuan-tuan dan puan, besok saya akan bersama dengan seorang panel yang kita datangkan khas daripada Bandung, Indonesia, iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Eri Abdul Rahim. Beliau merupakan founder Islamic Healing Islah International, yang mana beliau ni adalah seorang ustaz yang mengasaskan tentang teknik perubatan Islam. So tuan-tuan dan puan yang ada masalah kesihatan ataupun keluarga-keluarga yang mengalami masalah kesihatan, kita akan bincangkan esok topik-topik ini. Dan yang menariknya adalah tajuknya esok adalah Al-Quran sebagai penyembuh, yang mana kita nak jadikan apapun rawatan yang cuba kita ikhtiarkan ataupun usahakan, biarlah berlandaskan kepada Al-Quran dan yang dianjurkan dalam agama. Semoga kita tidak jadi golongan-golongan yang terpesong daripada agama. Itu dia tuan-tuan dan puan, saya dah kongsikan tadi video gambar bersama Ustaz Eri, dan Ustaz Eri Abdul Rahim merupakan seorang trainer yang telah pergi ke banyak negara, termasuklah di negara-negara timur, di Brunei dan Singapura dan sebagainya. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Okey, terima kasih Bunda, sekali lagi Bunda, terima kasih banyak bersama dengan kita. Terima kasih yang share, terima kasih semua. Teruskan bersama dengan saya untuk sesi Cikgu Jumat live show setiap hari bersama dengan panel-panel yang berbeza, dan apapun segala ilmu yang dikongsikan semoga bermanfaat dan menjadikan kita menjadi seorang yang lebih baik suatu hari insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Jumat. Terima kasih semua yang bersama-sama hari ini. Ya.